Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah malam ini kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Sebuah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasabin mri'in minasyarri ay yahqira akhahu al-muslima kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, rawahu al-Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahasadu, janganlah kamu sekalian satu sama lain hasud menghasut, berhasad dengki. Kita penyakit hasad dengki ni sekarang makin menjadi-jadi, tuan-tuan. Bukan orang-orang biasa je yang suka berdengki hari ni, orang agamawan pun suka berdengki. Orang agamawan pun ialah nak berdengki ni, tuan-tuan. Dia mesti ada pasangan dia, tuan-tuan, kan? Kalau peniaga yang dengki, mestilah orang meniaga juga. Takkanlah ustaz nak berdengki dengan orang meniaga. Apa ada, kan? Orang yang agama yang nak dengki pun orang agama kan lah. Dia sama lah, kan?
Orang politik dia dengki dengan orang politik lah. Orang politik nak dengki dengan orang berniaga dah apa? Kan? Orang politik dengki dengan orang niaga ayam. Apa kena ke? Kan? Dia mesti orang politik kok dia menyampah ke, benci ke, dengki ke, sehingga orang politik. Orang agama ni yang menyampah pun orang agama. Yang buat benci pun orang agama. Yang buat kena maki pun orang agama. Kan? Sebab itu Nabi kata ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Dari dia timbulnya fitnah dan fitnah itu akan kembali kepada dia balik semula. Yang buat ulama kena maki ni siapa? Ulama lah. Yang buat ustaz kena maki ni siapa? Ustaz lah. Tuan tengok YouTube sekarang ni. Ustaz sama ustaz, ustaz sama ustazah. Yang baru nak start. Semua. Sebenarnya dia orang ni pun bukanlah ada masalah apa pun tanya. Masalah dia orang cari duit, tu je. Tak ada apa pun. Cari duit. Yalah, YouTuber cari duit kan. Apa pula? Nak ngajar masjid tak boleh, tauliah tak ada. Nak ngajar masjid tak boleh, tak vaksin. Nak ngajar tak boleh, orang tak panggil. Macam mana nak cari duit ni? Okay, buatlah. Ustaz ni cakap, aku condemn. Kau cakap, ustaz ni condemn. Ustaz ni cakap, ustazah ni condemn. Jadi tuan-tuan pun suka tengok kan? Suka tengok. So itu yang tengok tu belah ribu. Puluh ribu yang tengok tu. Kan? Pengikut ustaz ni 10,000. Pengikut ustaz ni 10,000. Dia subscribe lah. Kan? Tu yang sekejap je yang subscribe dia tu sampai 100,000 lebih. Kan? Ustaz dia cakap ni, ustaz dia kata kita nak membetulkan kesalahan. Bukan itu caranya tuan-tuan. Bohongnya. Kalau nak betulkan, pergi jumpa orang tu. Ustaz, yang ustaz cakap tu silap tu, salah tu. Ni dalil ustaz, ni ayatnya kan. Bukan dalam YouTube. Entam ustaz tu, entam ustaz ni. La ilaha illallah. Semua ilmu, semua dia tahu. Gila tu rupanya dah. Semua tahu. Hebat tuan-tuan ustaz ni. Tanya hadis boleh, tanya fiqh boleh, tanya tauhid boleh. Tanya tasawuf boleh, tanya tafsir boleh. Semua boleh. Orang Melayu ni dari dunia sampailah benda agama ni tamak. Tamak tuan. Bukanlah sepelekeh orang Melayu, tak ada lah kan. Contohlah, kontraktor buat rumah. Orang Melayunya kontraktor buat rumah, kadang murah lah, memang murah lah sikit. Pada orang bukan Melayu buat ni, murah lah kan. Tapi, ada tapinya. Bukan semua lah kan. Semua dia buat. Dia tak bagi orang lah. Kalau 100,000 tu, dia nak ambil 100,000 tu semua. Gila. Tuan, boleh tak pasang tile? Boleh. Dia agak pasang. Boleh tak pasang ceiling tuan? Saya nak pasang ceiling. Boleh. Semua boleh. Dia takkan bagi orangnya. Memang boleh dia pasang tile tu. 2 minggu kita duduk pijak, tanggal tile. 2 minggu kita duduk, bocor ceiling tu. Tuan boleh pasang, buat kolah air. Boleh, tak ada apa. Kolah kejap je. 2 minggu kering air. Bukan kita pelekeh, tak. Dia tak nak share dengan orang. Dia tak nak share. Dia tak macam orang Cina lah kan. Kita tengok Cina. Faham kan? So buat rumah. Kita pun, you boleh pasang ceiling tak? Boleh? Berapa? Nanti saya kira. Bukan dia kira, dia telefon kawan dia. Ni ada job. Dia ninong, kita pun tak faham lah. Dia telefon kawan dia. Ni aku ada job untuk engkau nak tak pasang ceiling. Kau memang expert lah buat ceiling tu kan. Sebab engkau memang jual pun barang ceiling lah kan. Kau nak boleh. Berapa? 7,000. Rumah besar ni apa semua 7.
Dia pun cakap dengan kita, 7,500 Nih, kawan tu cakap 7,000. Dia cakap 7,500. 500 tu dia markup lah. Apa untungnya aku panggil kau? 7,000 kan kau ambil sikit, kau ambil sikit. 7,500. Boleh lah. Mahal pun mahal lah. Boleh. Kan? Besok datang yang buat shilling tu tengok online. Bukan dia ni buat online lah buat. Samalah dia kata satu toke. Bukan satu toke. Ini pakar shilling lah. Dia buat shilling. Besok kita tanya pula dah siap shilling. Bos, saya mau pasang tile boleh tak? Mau pasang tile. Boleh. Berapa? Nanti saya kira tengok macam mana. Kira nak. Dia pun telefon. Bukan telefon kira, dia telefon dia. Ada job ni, kau nak tak? Pasang tile. Ni ukuran dia. Berapa? Ni 6,000. 6,700 letak kita. Berapa? 6,700. Tak boleh kurang ke? 6,500 boleh lah. 500 lagi. Ya. Tapi dia buat solid tak? Solid lah dia buat. Sebab yang buat tu ahli dia. Ahli dia yang buat tu kan. Buat kolah pun orang lain. Satu rumah kita siap tu 6 orang kontraktor ni buat. Tu yang jadi mahal tu. Mahal pasal dia markup mahal lah kan. Tapi rumah yang kita duduk tu solid dia buat. Puas hatilah, tahanan. Ini baru 2 minggu duduk dah retak kan. Bukan pelekeh tuan, tentu jangan salah faham kan. Tuan kata ustaz ni pelekeh orang Melayu. Ni dengar kat orang Melayu marah. Tak, bukan semua. Kan? Sebahagian. Kadang masjid pun jadi macam tu. Tuhan ajar dalam Quran. Nak bertanya pun kau kena tanya ahli dia. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dia. Sebab itu dalam agama ni dia boleh je baca hadis. Boleh terang lah. Tapi sekadarnya lah. Sekadar dia tu lah boleh. Nak lebih-lebih kau nak tanya, Ustaz ni hadis ni sahih ke tak sahih? Kalau sahih, siapa riwayat dia? Siapa sanad dia? Ni minta maaf tuan. Saya tahu hadis ni sahih, dia tulis kat sini hadisun sahih. Riwayat Muslim. Itu dia yang tahu. Takkan Ustaz tak tahu? Kalau tuan nak tahu, tuan pergi tanya yang pakar bab hadis ni. Ahli dia. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Saya boleh hak ni ya. Yang lebih pergi tanya pakar dia. Baru agama ni nampak cantik tuan-tuan. Baru dia tak keliru. Ini kau saya juga yang jawab. Hadis ni sahih. Ini memang sahih. Takkanlah saya nak bohong apa semua kan. Besok datang ustaz yang ajar hadis. Memang bidang dia lah. Memang fakulti dia lah. Dia kata hadis ni dhaif. Sudah. Malam Ustaz Azman kata sahih. Ustaz ni pula kata dhaif. Mana satu ni? Siapa yang confuse? Yang confuse tuan-tuan lah. Yang tak faham apa ni. Sebab kita ni sombong. Tak ada disiplin ilmu. Tak naklah kata, tuan tanya ahli dia nak. Tak. Jawab juga. Kita boleh jawab lah. Dia macam doktor lah. Doktor pakar dengan doktor biasa lain tuan-tuan. Doktor biasa masa kita sakit-sakit buka klinik kan doktor tu kan. Kita pergi sakit perut pun dia boleh. Sakit apa tuan? Perut. Bagi angin ni kata dia. Bagi ubat balik. Telan ubat tu. Lega. Besok sakit mata dia ke klinik tu ke? Kenapa mata merah? Dia pun cek, ambil lampu. Dia belajar bukan tak belajar. Masa tu tahun pertama belajar semua. Semua lah. Tapi general lah, sikit-sikit lah kan. Basic. Dia pun belek. Sarap ni merah. Dia pun bagi ubat. Tengok-tengok tak elok. Tak boleh juga lah doktor. Dia pun cek. Tak apalah. Macam ni. Saya bagi surat. Nanti refer kat doktor pakar mata dah. Penyudahnya dia pergi situ lah. Tu doktor kan. Tak ada dia kata dia. Ini mata ni kena operation ni. Tak ada. Bersilat kita tuan-tuan kan. Doktor ni aku itu kau bagi ubat. Kau kata sikit je ni operation mana. Kau biar betul. Doktor pakar pun
Tak semua dia boleh cerita tuan. Kan? Pergi pakai mata lah, jangan pergi pakai telinga. Sekali apa tuan? Mata. Saya telinga. Lepas tu Piramli buat filem. Saya jual burung, bukan tai burung. Piramli buat filem tu nak tunjukkan kat kita, kau jangan salah masuk. Kau jangan salah pergi tanya. Kau tanya tempat dia, saya bukan jual tai, saya jual burung. Saya saudagar burung, bukan saudagar tai gitu. Tengok tak filem tu? Filem Tiga Abdul, tengok. Jadi agama ni buat macam tu tuan. Jangan salah pergi tanya, jahanam agama ni mana? Jahanam tuan-tuan. Situ agama ni jadi rosak, confuse orang. Sedangkan kat universiti ada fakulti masing-masing tau. Ada fakulti masing-masing, fakulti hadis, fakulti usuluddin, fakulti syariah, syariah wal qanun, fakulti dirasat, lughah arabiyah. Semua ada fakulti kan. Kenapa yang kita jadi agama jadi rosak? Tu sebab jadinya hasut menghasut ni. Ustaz tu tak betul. Yang seorang pula ustaz tu lagi tak betul. Kita mengaji dengan ustaz semua tak betul semua. Habis bila nak betul? Tu saya kata belajar. Doktor pakar pun dia tak buat seorang-seorang. Pakar bedah, ceritanya pakar bedah. Ada sini pakar. Doktor pakar ada. Ceritanya dia. Dia nak buat satu operation, bukan dia buat seorang-seorang tau. Memang dia pakar bedah. Dia yang nak buat operation tu. Tapi dia mesti rujuk dengan doktor pakar bius. Dia tak boleh nak bius diri tuan-tuan. Bila boleh buat itu? Besok. Sahabat saya, dia bius diri 6 jam, dibantainya 10 jam untuk bius. Tak bangun-bangun kawan tu. Gila. Apa tak sedar-sedar ni dah sudah. Dah 4 jam lebih ni tak sedar gini kan. Rupa 10 jam dibantainya bius kawan tu. Kan? Ataupun dia bius waktu 6 jam, dia bius 3 jam. Tengah-tengah operate, jaga kawan tu. Doktor buat apa ni? Sebab itu doktor pakar pun sebab ramai juga anak murid saya yang pakar lah. Tapi dia pakar dalam bidang perubatan lah. Dia tak pakar gambar ni kan. Pasal tu dia diam kan. Saya kata doktor walaupun pakar tapi bodoh, diam dia. Bodoh bab agama lah. Tapi bab lain dia pandai dah. Main kan. Saya kata bila dia nak buat operation, dia jumpa pakar bius, pakar tulang, pakar saraf, semua dia jumpa tu. Syarat, aku ada satu kes ni nak buat operation lah. Berapa jam kau nak buat? 6 jam lah. 6 jam. Pakai bius kata tak apa, nanti aku bius untuk 6 jam setengah lah. Dia bius, pakar bius. Kau tulang ada tak kena? Ada agak tulang. Kata, oh ada tulang Berapa lama nak tu tulang tu? Tanya, sarap ada tak? Ada. Kalau terpotong ni macam mana? Kalau terpotong ni macam mana? Kalau tak cantum macam mana? Kalau terputus macam mana? Dia bincang tu tuan-tuan. Tu yang tuan-tuan buat operation. Walaupun buat operation kecil tapi bayaran mahal sampai 70,000. Kita pun geleng kepala. Gila tu doktor ni mencekik betul. 70,000 ini lah. Tuan-tuan, bukan dia makan seorang. Dia makan 10 orang. Doktor bius nak bagi, tulang nak bagi, saraf nak bagi. Semua nak bagi dalam tu. Seorang sikit. Kongsi. Seorang sikit dia bagi. Tu yang mahal tu. Bukan dia telan seorang. Tapi agama hari ni tuan-tuan ni agama ni dah jadi cacah merbah. Semua dia nak jawab. La ilaha illallah. Tanya tauhid pun dia nak jawab juga. Tanya fiqh pun dia nak jawab juga. Tanya tasawuf pun dia nak jawab juga. Semua benda dia nak jawab. Aduh, hai. Bagilah saya tuan fiqh je tuan Ini pun tak apa nak boleh lah. Kalau nak lebih lanjut pergi tanya yang lagi hebat ilmu fiqh dia tu. Ada. Kita ni ada adab lah. Sampaikan kita tak beradab, semua tanya, semua jawab. Tunggang langgang kita tuan-tuan. Orang tak bidang tasawuf, kita pergi tanya tasawuf. Tu dia kata tasawuf ni kotor. Dia kata, apa yang kotornya? Sebab kau bukan bidang tu. Dia jawab kau tu lah. Dia jawab kau tu. Kita bukan bidang tauhid. Pergi tanya tauhid, dia pergi jawab tauhid, jahanam. Tauhid tu jadi jahanam tuan. Tu yang sesat barat orang dibuatnya. Ustaz ni cakap lain, ustaz ni cakap. Semua ustaz. Tapi dia cakap lain, dia ni cakap lain, dia ni cakap lain. Tak bidang dia jawab. Zalim tuan-tuan.
Hari ni tuan-tuan cuba tengok. Kita jangan jadi doktor. Saya kadang-kadang suka dengar orang cakap kan, macam doktor betul lah. Orang tanya dia, aku telinga aku berdenyut dah, bengkak lah. Alah, kau beli kapur tu. Kapur mana? Kapur sirih tu. Oh, kau tekapkan kat telinga tu. Panas tu. Bila kapur tu dia sejuk. Kat mana nak ambil? Beli kedai India tu banyak. Yang jual sirih apa semua tu, dia ada jual kapur tu. 2 botol beli. Dengar cakap kita beli hari-hari tampal. 3 hari tampal berdenyut juga. Bengkak makin teruk. Pergi jumpa balik. Tak boleh lah bang. Berdenyut jugalah, bengkak tak mau hilang lah. Tak boleh. Biasa boleh lah. Tak, kalau tak kau pergi ambil cili kering. Buat apa cili kering? Baklah sini cili kering tu. Buat apa? Ambil minyak kelapa. Ambil minyak kelapa. Bubur minyak kelapa tu dalam cili kering tu. Ambil lighter, panaskan. Cuba titik dalam telinga. Doktor. Dia bukan doktor telinga. La ilaha illallah. Dia masih rumput je. Yang kau pergi jawab, yang kau pergi dengar, kau pun buat tu apa masalah kau ni? Kadang saya pun tengok manusia ni jadi macam pening manusia dah saya tengok tu. Kan? Tu yang rosak benar. Last kali jumpa doktor pakar telinga. Doktor pakar pun cek belek, tengok-tengok, scan semua-semua. X-ray. Oh, tuan, telinga tuan ni dah teruk. Berapa lama dah ni tuan? Ada 2 minggu. Kenapa lambat sangat tuan baru datang? Sebab kawan saya kata sikitnya. Kawan tuan kerja apa? Dia mesti rumputnya. Doktor tu pun tengok kita kan. Dia ni betul ke tak? Jadi pergi jumpa. Ya, dan nak kena operate lah. Doktor pakar kata kena operate. Dia boleh cakap lagi. Tapi kawan saya kata sikitnya. Kawan kau kerja apa? Rumput. Nah, inilah. Itu saya kadang-kadang zalim orang ingin jawab benda-benda macam ni. Bukan bidang kita jawab apa. Tapi saya suka dengar tuan-tuan, dia orang kalau kat kedai-kedai minum kan, kadang saya pun jadi bodoh mendengarnya. Uish, cerita kapal terbang lah. Kau bayangkan kapal terbang ni bukan susah pun bawa kan. Aku pun dengar kan. Apa susah kapal terbang sekarang? Bukan macam dulu kapal terbang. Kapal terbang semua main buttonnya. Tap. Naik. Uish, dia ni berpengalaman sungguh buat kapal terbang ni. Kan? Lepas tu turun. Tekan button, tarik, turun. Bukannya payah. Boleh relax. Buat kapal terbang paling senang. Sembang macam bagus tu. Lepas tu kita tanya, abang berapa lama bawa? Abang bawa Airbus ke? Dah. Abang bawa taksi je. Tadi cerita bawa kapal terbang? Tak adalah, tahulah. Tapi tak pernah bawa. Naik pun belum lagi. Jadi rosak umat akhir zaman. Agama ni jadi rosak. Semayang jadi tak tahuan. Puasa baca Quran jadi tak tahuan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal benda ni lah. Akhirnya jadi hasut menghasut ni. Ustaz ni tak betul. Ustaz ni cakap tak betul. Dia ni tak betul. Ustaz ni tak betul. Semua jadi rosak habis. Masya Allah. Agama hari ni, agama ni. Tuan tengok. Kan? Ni nama nak tawaduk masing-masing tak ada. Padahal sama je bodohnya. Tuhan kata dalam Quran dah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku bagi engkau orang ni seorang sikit je ilmu. Kau boleh faham fiqh sikit, kau boleh faham hadis sikit, kau boleh faham tauhid sikit, kau boleh faham tasawuf sikit. Tanya ahli dia. Kalau kau tak tahu, kau rujuk pada ahli dia. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ini yang berlaku tuan-tuan, nescaya agama ni nampak indah. Tapi hari ni yang jadi rosak hari ni di kalangan mereka ni duk berbahas tu lah. Ustaz ni kata tak betul, ustaz ni kata tak betul. Buat sastra pun kau nak bercakap juga. Kau bukan ambil sastra gitu. Kau kan pandai sastra pun. Ni tuan-tuan, tak ada adab tuan-tuan. Akhirnya timbullah hasad, dengki. Ustaz ni tengok, orang suka kat ustaz ni, dengki juga. Ustaz ni orang suka pun dengki juga. Kita pun bahan ustaz ni pula, kecam ustaz ni pula. Allah.
Kan? Adalah satu kes saya tengok YouTube. Ada satu kapten ni. Kapten ni saya ingat dia belajar mana wallahu alam lah. Hebat lah kapten ni. Hebat. Dia baca hadis tu sahih, hadis tu ini, okeylah alhamdulillah. Semua ustaz dia komen lah. Siapa ustaz pun termasuklah alham Ustaz Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz. Dia komen juga Datuk tu. Tak kena. Wih, saya kata lain macam ilmu dia. Kan? Tengok dia ni bawa kapal terbang kan. Dalam hati saya, hebat betul kapten ni. Baguslah, alhamdulillah bagus. Tapi betul ke ulasan kita tu? Betul ke seperti mana yang ulama ulas? Atau kita duk faham sendiri ya? Takutnya kita duk faham sendiri, tak kena, akhirnya jadi rosak kita. Kan? Jadi rosak kita tuan-tuan. Sampai kan orang berselawat pun kita nak jadi confused. Ni dia kata sikit-sikit selawat. Dia kata biarlah orang kata dia ni orang yang ikut sunnah, jaga sunnah, sikit-sikit selawat, cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Padahal dia lupa tu. Dia kata dia bukannya ingat pasal tu dia selawat tu, dia gunakan selawat ni. Dia kata yang kau marah orang tu berselawat pasal dia apa? Takkan kau suka orang tu dia salah betul dia maki? Sila-sila cakap celaka, suka kan macam tu? Orang tu berselawat alhamdulillah lah. Komen. Sebab itu saya katakan agama ni masing-masing ada ahli-ahli dia. Kan? Ahli dia ada. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Apabila kamu serahkan urusan ini bukan pada ahli dia, kamu akan hancur. Jahanam Nabi. Memang jahanam tuan. Dia bukan pandai buat kereta, dia mesti rumputnya kopi suruh dia tolong betulkan kereta kau. Jahanam kereta tu. Sebab dia mana tahu, dia tahu mesti rumputnya panjang mana nak potong, macam mana nak potong, dia tahu. Itu serah. Abang ni kereta ni rosak lah, kau boleh tolong tengok tak? Apa masalah bang? Tak mau hidup ni. Dia mesti rumput dia. Kau pergi hantar ke dia. Memang jahanam kereta kau. Bukan ahli dia yang kau pergi tanya buat apa. Tuan-tuan ni, hari ni tuan-tuan, akhirnya bila jadi macam ni, timbullah penyakit. Timbul penyakit, dengki-mendengki, marah-memarah, benci-membenci. Kemudian Nabi kata lagi, wala tanajashu, jangan tipu-menipu. Suka nipu. Kenapa nak menipu tuan-tuan? Jual beli pun nak menipu. Jujur je tuan-tuan. Saya nak jual motor saya ni, tapi motor saya ni ada masalah kan. Dia pagi-pagi susah start, kena tolak dulu kan. Satu taman pusing baru hidup. Tapi kalau dah hidup, dah panas, sekali startnya belum sampai lagi start ke bawah dah hidup dah. Tapi panas lah. Kalau pagi-pagi kau kena tolak dalam taman ni dulu sampai tercabut bulu lutut baru hidup. Kalau kau start memang tak hidup. Begitu. Oh, patut jual 500. Patut dah 500. Heran enggak aku motor punya lawas berkilat 500 je, biar betul ni. Motor ni bagus kan? Mam, motor tip top. Malam selimut berkilat, mam. Imam pun kata, okeylah, senang enggak nak pergi surau ni besok. Pagi-pagi nak pergi surau kan, bawa motor ni jalan kaki leceh lah kan. Dia jual berapa ni? 500 kan. Bagilah tahu-tahu kat imam tu, mam, motor ni memang 500 mam. Tapi pagi-pagi imam kena bangkit pukul 4 dulu. Kenapa? Tolak lu dalam taman ni, pusing, tolak, baru hidup. Tercabut berlutut mam, baru hidup. Oh ya ke? Maknanya dah hidup tu terus pergi surau. Kan? Tapi mam, kalau dah panas, biru exhaust ni, dah panas, sekali start je mam, pak, hidup. Ni tak bagi tahu. Imam pun tengok murah, hebat. 500 ambil. Bila boleh ambil ni bang? Besok pagi. Pagi kau apa? Pukul 9 boleh 9 pagi. Imam pun tak menyempat nak pergi ambil pukul 9 tu. Puas nunggu pukul 9 pagi kan. Kawan tu pergi hidupkan motor tu dulu. Pagi tu pukul 4 ditolak. Dah hidup motor tu. Dia pusing taman, dia jalan merata kan. Tu diisi minyak sampai biru dah exhaust tu. Panas. 10 minit pergi pukul 9, dia pun parking motor tu. Padmah berkilat motor tu. Panas elok ya.
Dia pun imam pun sampai. Assalamualaikum, salam. Mana motornya Ji? Ni. Ui, berkilat. Ji. Saya memang saya jaga selimut, malam selimut. Mana kucing pun tak pernah ni. Saya sikit-sikit saya lap tengok rim lah berkilat, exhaust berkilat kan. Imam pun seronok. Asal Haji nak jual Ji? Alah malas nak naik motor lah sekarang. Malas nak naik motor, kereta ada. Naik kereta lah. Motor ni anak-anak pun tak bagi sekarang lah. Motor kereta lah. Murah Haji jual. Ini saya jual kat Imam. Murah ni 500. Kat orang lain tak dapat dah. Imam pun seronok kan. Okey ke ni Ji? Okey mam. Cuba start. Motor tak panas? Biru berhilang ni. Cuba start. Imam pun start. Belum sampai ke bawah engkau dia mam. Dah hidup. Ui, sekali start dia mam. Ji. Saya memang saya jaga. Semua saya jaga. Saya mana bawa jalan jauh motor ni. Saya kat dekatnya. Saya memang sayang motor ni. Tapi dah tak guna pada buang macam tu. Baik jual kat Imam tu. Saya jual murah tu 500. Padahalnya motor tu nak start. Tercabut lutut. Imam pun seronok. Bayar 500. Nah, beli je ya. Beli. Tukar nama. Okey. Esok pagi Imam nak pergi surau. Hari ni lambat sikit lah. Motor dah ada. Selalu bangkit awal sampai. Hari ni motor dah ada. Motor pun beli semalam kan. Motor pun sekali start dah. Pagi tu bangkitlah subuh pukul 6 lebih. Biasa Imam pukul 5 dah pergi dah jalan. Hari tu pukul 6 motor dah ada. Startnya start sampai koyak jubah-jubah. Berpeluh Imam. Apa hal motor ni tak hidup dah. Aduh, semalam okey tengok. Semalam sekali start. Semalam mam panas. Hari ni sejuk. Sejuk dia baru tak hidup. Imam start sampai koyak jubah-jubah. Nak maki aku Imam. Start je lah. Tak mau hidup, Lah kali jalan kaki. Lah kali tak jadi imam kawan tu. Jumpa lah Ji. Telefon dia. Ji, motor tak mau hidup lah Ji. Macam mana mam? Macam mana Imam bawa? Saya bawa okey je. Semalam Imam pun start sekali. Macam mana? Tak tahu lagi. Itu Imam lah tu. Bawa. Menipu kan? Menipu. Ni meniaga lagu ni. Haram. Menipu. Tu saya kata, jual apa pun bagi tahu. Kak, ni karipap apa kak? Ni karipap gelembung. Pasal? Inti tak ada. Gelembung aja. Ini kau jual karipap apa ni kak? Karipap kentang. Balik rumah boleh goncang. Mana inti kentang? Tak ada. Gigit punya gigit dah ujung. Baru jumpa anak kentang. Kau la ilaha illallah. Macam mana nak berkat niaga? Macam mana rezeki nak berkat bagi makan keluarga? Macam mana hati nak bersih? Macam mana doa nak dikabulkan oleh Allah? Makan pun benda haram, nipu. Bukan sinilah. Ni nak cerita hukum. Jual tom yam campur batang serai yang banyak dengan daun 5 perut. Anak udang seekor. Gila. Siapa nak gigit batang serai tu? Ni tom yam apa ni? Tom yam campur bang. Apa yang kau campur? 5 perut, daun dia, batang serai, bawang, anak udang seekor. Betul kepala sotong. Kuah penuh. Apa nak digigit? Batang serai. Macam mana meniaga? Astaghfirullahalazim. Tak boleh tak meniaga, tak menipu. Jujurlah cakap, ini tom yam campur, tapi udang dan sotong tak ada. Yang ada batang serai dengan daun 5 perutnya. Siapa nak beli ustaz? Kalau tak nak orang beli, jual elok-elok. Ni jual. Tipu. Tak boleh hidup dengan tak menipu. Nabi sebut, Nabi larang, wala tanajasu, jangan kamu menipu. Allahu Akbar. Susah kau kan?
Tak boleh ke tak menipu? Nak menipu yang kerja. Ni Nabi larang ni tuan-tuan. Kalau kita berniaga, jujur-jujur, jangan menipu. Pasir banyak mana banyak tu. Simen banyak mana, jangan. Kita kena kurangkan, mana boleh rugi lah kita. Kau nak untung sampai menipu orang lain. Okey. Kemudian Nabi kata lagi, wala tabaghadu, jangan benci membenci. Apa yang kita nak bencikan kat orang? Rezeki dia melimpah ruah. Alhamdulillah rezeki engkau. Mudah-mudahan engkau melimpah rezeki ni, kau banyak berinfak, bantu orang. Apa yang kita nak benci kan? Alah, aku tahulah mana dia ambil duit tu. Alah, gaji dia berapa sangat. Kalau tak gaji je, kalau tak duit haram dia ambil tu. Sedap ya kita mengata kat orang. Dia kaya pun kita kata dia. Dia miskin pun kita kata dia. Kau tengok tak, laki bini bekerja, apa pun tak ada. Aku tak tahulah mana pergi duit dia. Aduh. Tak, kita ni kaya pun kita kata, miskin pun orang kita kata. Nama nak kata, tak apalah, walaupun dia miskin, tapi dia mungkin dia tenang. Dia tak ada masalah apa-apa. Sebab ni semua barang pinjaman. Banyak yang kita pinjam besok, banyaklah tanggungjawab. Sikit kita pinjam besok, sikitlah tanggungjawab. Banyak guna nikmat Tuhan itu, banyaklah soal besok. Ni semua barang pinjaman. Ni nikmat ni semua ni yang kita guna ni kan. Kaki, telinga, tangan tu kan, makan semua duit tu, rumah tu semua Tuhan bagi tu. Nikmat tu semua kena tanya besok. Dulu kau buat rumah besar-besar dulu tu untuk apa? Untuk banggalah. Tunjuk ke orang aku banyak duit. Rumah aku 7.8 juta. Oh tu. Aku bukan suruh untuk tu, Tuhan kata. Aku suruh manfaatkan rumah ni untuk kebaikan. Bukan suruh riak, bukan suruh takabur. Masuklah aku. Ni semua ni kena tanya. Kita ni semua ni besok bukan hidup atas dunia ni. Tak apa lama lagi pun ni. Nak lama ke ni? Perasan je lama. Mata pun dah tak apa nampak. Telinga pun tak apa nak dengar dah. Lutut pun nak tanggal lah. Buku lali pun nak tercabut. Pinggang pun dah longgar. Semua dah habis dah. Genggam pun jatuh. Tunggu masa ini. Pasal tu saya kata kat Ustaz, tak payahlah cerita Dajjal Ustaz. Memang tak jumpa pun. Dia kata, kenapa Ustaz cakap lagu tu? Tak jumpa Ustaz, Dajjal. Tak jumpa apa. Umur pun tahu. Umur ni, Dajjal tak jumpa. Yang jumpa ajal lah. Cerita Ya'juj Ma'juj nak keluar. Agak-agak tuan-tuan sempat tak jumpa Ya'juj Ma'juj keluar ni? Ya'juj Ma'juj lah. Dia kata, Ustaz kata dia tengah merangkak nak naik kan, nak keluar kan. Agak-agak jumpa ni. Ni lah umur ni lah. Ustaz tu kata, tak lama lagi. Kita pun tanya, Ustaz, tak lama tu bila Ustaz? Tak lama lagi lah. Agak-agak bila Ustaz? Bulan depan ke? Tak adalah bulan depan. Tahun depan? Tak adalah. Tapi tak lama lagi lah. Tak lama Ustaz tu padam. Yang cerita Ya'juj Ma'juj. Tak payahlah cerita. Saya kata, Ustaz, tak payahlah cerita Ya'juj Ma'juj. Ni memang tak jumpa Ustaz. Memang tak jumpa. Orang masjid ni, kategori memang tak jumpa Ya'juj Ma'juj. Terkejut jumpa. Ni memang tak jumpa ni. Memang tak. Nabi pun doa, jangan temukan zaman tu. Kok temu zaman tu jahanam kita ni. Tak keluar Ya'juj Ma'juj pun kita dah jahanam. Tak keluar pun Dajjal. Dajjal ni pun dah jahanam dah. Ni Dajjal ni. Tengah semayang berbunyi. Siapa pula nelipon ni? Tadi aku tak semayang tak nak nelipon. Ni telefon dah tu. Ni Dajjal ni. Jangan Dajjal datang besok tak ada makanan, lagi teruk huru-hara kita. Dajjal ni pun kelang kabut. Tengah-tengah semayang terlupa dia buat tu. Lagu pula punya baiknya lagu, keluar muzik. Tak payahlah, saya kata tak payah. Semayang pun tak pernah betul. Dajjal apa Dajjal? Semayang kita pun tak betul ni. Semayang pun tak betul. Bukan betul pun. Tinggal lagi perasan tak ada orang tengok. Kita perasanlah kita betul. Cuba ada orang tengok. Angkat takbir pun dah macam sotong. Ada yang tinggi pula dah. Allah. Nak terbang ke mana? Ada yang hebat sangat pula. Macam tu.
Mayang pun tak betul. Mana? Itu cerita Ya'juj Ma'juj nak keluar. Memang tak lah. Muka kita ni memang tak ada Ya'juj Ma'juj. Tapi tak tahulah. Tuan-tuan adalah umur dalam 100 tahun lagi. Tak tahu tak Ustaz. Mungkin saya sampai kat 160 besok. Tak tahulah. Tapi pada hemat saya lah kan. Datang ke surau pun 3 kali berhenti. Daripada kereta nak masuk surau pun dah 3 kali berhenti. Parking kereta mana? Luar. Nak masuk sini 3 kali berhenti. Hilang mencungap dulu. Bukan sinilah. Sini okey lagi tengok macam okay. Tapi sama je tengok. Tapi ya. Ya lah tuan-tuan, saya kena tambahlah COVID ni tuan-tuan kan. Dah vaksin pun kena juga COVID lagi. Aku pun tak tahulah. Dah 3 dos dah. Lepas tu tanya pula lagi, apakah anda telah bersedia untuk dos yang keempat? Aku cakap tak nak lah. Aduh, dah 3 pergi tanya lagi pula. Apakah anda telah bersedia untuk yang keempat? Kau je lah cucuk, aku tak nak. Tak nak aku. Tapi Alhamdulillah lah tak ada. Kes banyak dan kes 10,000. Tadi pun kematian pun dah banyak balik kan. Tadi pun saya urus, tadi pun ada 4 jenazah COVID hari ni kan. 4 jenazah COVID diuruskan hari ni. Saya pun tengok tadi kontena pun dah penuh. Kontena di hospital kan. Saya tengok pun dah penuh tadi. Itu saya tanyalah, dah penuh balik ni tuan? Dah penuh tuan. Itu mungkin yang tak vaksin satu, ataupun yang kena COVID tu mungkin dah penyakit bukan 3 serangkai, dah memang berangkai-rangkai. Kan? Tadi saya tengok dia masa kita urus tadi, kita tengok dah banyak balik dalam kontena ni kan. Tadi pun 4 kan? Jadi saya kata tak apalah, jaga-jagalah. Sebenarnya kita memang tak kuat pun sebenarnya, imunisasi kita tak kuat kan. Tak kuat tuan. Kita ngarapkan vaksin tu berapa lama boleh tahan? Suplemen tak makan. Tu je tuan-tuan. Tu saja kata, makanlah soda, makanlah minyak zaitun. Tuan-tuan tak nak makan. Tuan-tuan pelekeh. Baru ni saya tanya doktor. Doktor pun makan benda tu. Saya kata, doktor pun makan ke saya punya ni? Dia kena makan Ustaz. Dia ni panas Ustaz. Dia kata, panas ni susah kita nak timbul penyakit Ustaz. Memang panas Ustaz. Tapi panas tu yang menyebabkan kita susah dapat penyakit tu. Memang makan benda Allah tu, kapsul tu memang panas. 2 pagi 2 malam, 2 pagi 2 malam memang panas. Susah nak makan, memang susah lah nak kena. Dia orang tak percaya, dia gelak-gelaknya. Lepas tu dah banyak kena ni baru cari saya balik Ustaz. Ustaz ada tak kapsul tu? Mana ada dah aku cakap. Ustaz hari tu bawa. Hari tu masa aku bawa kata nak beli. Kau pelekeh-lekeh kan, dah kena baru cari aku. Benda tu tuan-tuan suplemen panas. Tapi sekarang ni tak adalah teruk macam dulu. Dulu kena-kena meninggal. Ni adalah ampun lagi pasal ada vaksin tu. Jangan benci-membenci tuan. Tak payah benci-membencilah. Hidup ni tak ada benda nak dibencikan. Semua ni milik Allah Ta'ala. Pinjamnya. Pinjam sekejap. Dunia ni semua pinjam sekejap. Apa yang kita nak bencikan? Kita dapat banyak tu syukur Alhamdulillah. Besok depan Tuhan tak banyak kena tanya. Dia dapat rezeki banyak tu, banyak dapat. Besok dia kena tanya. Kita doa, ya Allah, Kau ampunkan dia ni ya Allah. Kalau dia ada salah ya Allah. Habis, kenapa nak benci? Kenapa harus membenci orang lain? Apa sebab kita nak benci? Tak ada sebab tuan-tuan. Dia naik pangkat, Alhamdulillah, rezeki dia. Dia mohonkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi dia pangkat, bagi pinjam dia pangkat, rezeki dia. Kita mohonlah pada Allah Ta'ala. Dah mohon dah Ustaz pada Allah Ta'ala, tak makbul. Carilah punca dia, pasal apa tak makbul? Makan ke punca dia? Doa tak ada adab ke? Cara berdoa tak betul ke? Kajilah balik, carilah balik. Jangan salahkan Tuhan. Dah banyak kali minta tak makbul juga. Bertahun dah minta Ustaz tak makbul. Yasin dah berapa kali baca dah. Macam budak sekolah tu kan. Nak peksa je baca Yasin. Bergeleng-geleng naik letak depan. Bagi anak minum sampai kembung. Dapatnya 5C juga. Anak Cina kan dapat 5E. Kita pun kan. Kita baca Yasin untuk anak kita ke untuk anak Cina. Rupanya anak kita minum air Yasin. Buku tak baca. Anak Cina tu Yasin tak baca. Buku baca. Anak kita dah baca Yasin. Air Yasin ditogaknya. Jajak air Yasin. Yang kita pula minum air Yasin tu. Minum. Biar lapang dada tu. Dada dah lapang lah. Buku tak baca. Yang mana dan buku tak baca. Agak minum air Yasin ya. Yang mak pula minum air Yasin tu. Bagi lapang dada tu. Bagi senang masuk apa yang kita belajar. Mak dia kata, yalah mak minum.
Dah habis ni mak, top up lah. Jangan bagi habis. Top up, minum lagi. Sampai kembung budak tu. Tapi buku tak baca. Tengok Ustaz dapat sok 5C. Baca Yasin lah Ustaz. Ayat Yasin dah bergelen-gelen Ustaz. 5C ke? Tak tahulah Ustaz. Tak makbul ke? Bukan tak makbul. Budak tu tak baca buku. Kan? Tak cukup dengan air tu. Minta lah kat Ustaz lagi. Ustaz, boleh tolong tawar air? Air apa lagi kak? Budak nak peso ni Ustaz. Kata dia, biar lembut hatinya, lapang dada, terang hatinya. Bawa air sebotol. Suruh aku jampi kan. Aku cakap tak apalah kak, nanti saya pergi rumah je lah. Kenapa Ustaz? Saya tawarkan kat meter paip tu. Nanti saya tawarkan kat meter paip tu. Selagi meter tak tukar, selagi tu air tu lembut ya. Minum ramai-ramai. Minum dengan mak bapak dia. Baik. Dah tentu arah aku tawarkan kat meter tu kan. Selagi tak dicabut meter tu. Ni meter ni yang saya sebut Ustaz dah tawarkan ni. Air ni air penerang. Aku kadang-kadang tahu dah buat ni. Buku tak baca juga. Tak jadi kat tuan-tuan. Biarlah tawar kat meter paip air tu. Pergi dekat Syabas tu. Pergi tawarkan dekat tempat tu. Dengan mesin-mesin tu tawarkan. Air semua ni keluar. Tak jadi apa kalau buku tak baca. So, baca Yasin. Bukan sebelakang baca Yasin tu. Tak betul. Baca Yasin tu betul. Doa tu dah betul. Bukunya kena baca. Buku pun ada buku nak baca. Kok buku siri bercakap dengan jin yang kau baca, tak masuk besok, nak jawab apa? Anak saya sampai pagi Ustaz baca buku Ustaz. Kadang-kadang saya bangun tu tengok lampu terang, baca buku Ustaz. Pagi Ustaz. Tengok buku siri bercakap dengan jin yang tak masuk besok. Memang tuan-tuan, pasal tu ada usul, ada ikhtiar tuan-tuan. Tak payah benci-membenci. Berapa nak benci-benci hidup ni? So itu Nabi larang kita benci-membenci. Wala tadabaru. Dia kata dan jauh menjauhi. Kita jangan. Kadang adik-beradik pun terasa jauh dah tuan. Bila mak bapak dah meninggal, adik-beradik ni rasa macam dah jauh. Nak balik kampung pun tak nak dah. Tak balik kampung tuan. Tak ada siapa dah. Kampung orang tua dah tak ada. Adik-beradik? Adik-beradik ada lah. Baliklah adik-beradik ada. Kadang balik nak tidur mana Ustaz? Receh Ustaz. Tak apalah. Tak balik pun tak apalah Ustaz. Jauh dah tuan adik-beradik. Tuan-tuan tengok tak kita ni. Sepupu, sepapat, anak buah. Berapa ramai anak buah yang telefon kita. Kejap-kejap telefon. Sebulan sekali telefon. 2 minggu sekali telefon. Pak Ngah apa khabar Pak Ngah? Makcik apa khabar? Anak-anak semua sihat apa semua? Berapa kali? Yang ada anak buah lah. Dia telefon 2 kali ya. Satu nak jemput kenduri, satu nak bagi tahu dah mati. Bukan saya pelekeh lah tuan kan. Tuan tengok tak hari ni Nabi sebut ni? Nabi sebut ni bukan saya sebut ni. Jauh dah kita. Kaum kerabat pun dah jauh. Tu saya kata dulu orang kahwin, lepas je ijab kabul nikah semua-semua, tak ada pergi honeymoon, tak ada. Honeymoon kita pergi basuh kawah belakang tu. Dulu lah, dulu. Kawah tu basuh. Pinggan, nak pulang pinggan orang dulu. Ya dulu kat kenduri kahwin, pinjam pinggan tuan-tuan. Pinggan putih tu lah. Pinggan berapa, piring berapa. Dulu. Masa tak ada catering ni. Dulu semua beridang tuan. Tahun 70-an, 80-an tu kan. Semua beridang kan. Salam kahwin pun tak ada. Yang ada meja kat depan tu tulis. Apa bawa? Beras. Apa bawa? Telur. Bawang. Tulis tu. Besok aku kenduri kau datang bawa pula. Menanam lah orang kata. Orang 9 kata menanam kan. Tak tahulah apa yang ditanam tu. Kan? Dulu kan buat penanggah lah. Amah ni 9 buat perahu. Buat perahu tu. Buat perahu besar-besar tu. Pengantin nak duduk dalam tu. Kita nak mikul. Bangang tak nama. Betul tak? Perahu. Sebab aku pernah mikul tu. Kata buat perahu 1 hari. Balut perahu tu semua. Sebab berat perahu tu kan. Bawa kursi atas tu. Pengantin duduk atas tu, kita pergi mikul dia. Dia duduk atas tu, kita mikul, menumpahnya. Kan? Bila berat nak mampu dia ni kan.
Dulu-dulu orang Negeri Sembilan lah, ada, kalau Negeri Sembilan ada perahu dia tu kan. Marah orang Negeri Sembilan kat aku kan. Dulu memang ada benda tu. Berarak lah dia. Pengantin sonok dua atas tu, kau pikul lah aku, kata dia. Berat perahu satu bab, berat pengantin satu bab. Yang mampus kita. Kan? Dulu kan orang Negeri Sembilan Kenuri, pakaian pengantin pun 10 kali tukar macam filem Hindustan. Sungguh macam filem Hindustan. Pelamin tak ada. Pelamin plus kursi 2 biji tu je. Selongkok dengan kain batik dengan plekat tu. Kan? Bersilat ada depan tu. Kejap-kejap tukar baju. Kejap-kejap tukar baju. Last sekali baju Minangkabau yang bertanduk. Panas tak mampus. Yang tukang kipas bukan kipas dia, kipas dia sendiri. Yang kawan mengelupur. Kan? Dulu-dulu lah. Sekarang tak ada dah salam. Sekarang ni salam kaut ya, tuan-tuan kan. Dia tuan rumah nunggu kat pintu gerbang je. Kalau lalu sini siap dah kau. Kan? Salam yang perempuan dah tak ambil tangan kat siku, yang lelaki pakai baju Melayu keluar poket. Salam ngap, salam penuh campak dalam kotak. Kan habis kenuri balik kira berapa untung ke rugi. Modal 30 dapat 20 rugi. Tu yang makan Panadol. Kalau modal 30 dapat 40, senyum kan. Ini dapat modal 30 pami dapat 20, silat-silat dapat 5 ribu kan. Yalah singgit-singgit dia masuk. Singgit, RM2, singgit. Mampus ni bercakap dengan seorang ni tuan. 30 tinggal 5 je, nak bayar kemah pun tak bayar lagi ni. Sekarang catering, pasal tu catering dengan ni 10,000, saya pun tak tahu kenuri apa entah 10,000 tu. Buat pelamin dia cacak tiang 2, berbuah lampu, bunga 3 ketul. 7,000. Gila betul. Yang duduk bukan pengantin, mak pengantin. Atuk pengantin dekat gambar atas tu. La ilaha. Serabut dah aku tengok ni. Tapi nak macam mana zaman sekarang ni? Lepas tu mungkin keji lah. Tak lawan langsung pelamin. Masa? Tak kena langsung dengan baju. Siapa buat pelamin ni? Siapa buat pelamin? Lah, kau datang, orang dapat pahala, kau dapat dosa. Orang datang makan-makan beli. Ni kau pula. Dulu tak tengok pelamin, dulu tengok bilik tidur. Zaman tuan-tuan lah ni. Zaman orang tua ni dulu kan. Kalau pergi rumah kenduri, apa nak tengok? Orang perempuan ni, ibu-ibu belakang tu. Tapi ni lapis muda-muda tak ada sangat. Kalau lapis yang bumbu-bumbu ni tahulah. Apa mak kita nak tengok? Bilik tidur. Dia mesti nak naik punya. Nak tengok bilik tidur orang tu. Sekarang tak. Sekarang ni orang tengok pelamin. Sebab tak buat kat rumah, buat kat dewan. Tu tengok pelamin tu. Kan? Teruk sekarang. Kita hari ni adik-beradik pun jauh dah tuan-tuan. La ilaha illallah. Walaupun telefon alat canggih, boleh buat video call semua. Payah nak telefon adik-beradik ni tuan-tuan. Tanya apa khabar, Pak Ngah apa khabar, Pak Cik apa khabar, Mak Cik apa khabar, kan? Mak Long apa khabar, Mak Usu apa khabar. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Mana ada dah. Tuan-tuan. Kan? Balik kampung pun susah, orang tua dah tak ada. Sebab itu Nabi kata apa? Wala tadabaru. Jauh menjauhi la ilaha illallah. Mana dia kata saudara muslim ni? Tu sebab Nabi kata ni wakunu ibadallah ikhwanan lil muslimin. Akhul muslim. Kita ni orang Islam yang bersaudara. Tapi hari pun dah kat pukul 9 tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak azan ke? Atau memang tak azan? Tak apa, orang sini dia tahu waktu sembahyang kan. Tempat saya kalau tak azan orang tak tahu, ditunggu. Besok dia tanya, asal tak azan mana tadi ya? Kenapa tuan? Orang nak sembahyang. Sembahyang lah. Apa masalah kau? Yelah orang nak sembahyang tak azan. Lah kau tak pergi masjid, mana kau tahu? Azan lah. Marah dia tuan-tuan kan. Orang sekarang ni tak boleh. Tak azan pun dia marah, azan pun dia marah. Bila sampai tak tahu nak buat macam mana. Tu yang kadang-kadang Bilal azan gila-gila tu. Pukul 3 pagi dia azannya. Bilal, asal pukul 3 pagi tadi? Aku ingat dah subuh kata dia. Aku pagi-pagi aku azan. 3 pagi dia buat dia azan. Oh Bilal. Tengok jam betul-betul. Kadang jam surau, jam masjid tu tak betul kadang-kadang. Dia sampai-sampai tengok pukul 6 suku. Dah masuk waktu dah. Dia pun azan. Rupa jam mati. Itu surau. Tapi surau ni baguslah. Aku tengok surau baru. Kalau jam pun mampu, koman lah. Tengok.
Surau ni tengok jam sampai 2, 3. Jam memang tahu kat situ, tahu kat belakang. Jangan tahu kat depan. Tuan-tuan nak buat apa tengok? Buat gelisah je. Yang nak tengok saya. Tuan-tuan ni kejap tengok jam. Bila nak habis Ustaz ni? Bila nak habis? Aku memang nak habis dah ni. Sebab nak pergi Johor ni. Sebab subuh besok ada di Batu Pahat. Kalau subuh saya ada di Batu Pahat besok tu nak terus pergi ni. Tuan, nak pergi terus pergi Batu Pahat ni tuan-tuan. Tak larat ni. Belum rehat lagi. Tadi ngurus jenazah belum rehat lagi, datang sini kuliah tu yang lambat tadi tu. Pasal nguruskan satu jenazah tadi dia tunggu. Saya kata cepatlah, saya nak pergi kuliah dah ni. Dia kata tunggu Ustaz. Tunggu apa lagi? Yang nak mandikan aku ni, yang nak nguruskan aku ni. Sabarlah Ustaz. Tu yang lambat tadi tu. Kalau tak pukul 6 aku dah sampai sini. Lagi dulu pada tuan-tuan sampai. Dia aku sampai dia tengok kemah dah tak ada. Dah kemah pula tak ada. Surau ni betul surau ke tak ni kan. Sebab itu aku pergi satu surau dah tak ada. Itu saya pergi satu surau. Dah lama tak datang. Dia jemput, saya pergi lah. Pergi tengok surau dah tak ada. Mana surau? Tinggal kemah ya. Dia tanya, mana surau? Surau dah roboh Ustaz. Masa dia roboh kan? Nak buat baru. Berapa lama dah? Dah 2 tahun dah. 2 tahun tak buat lagi. 2 tahun dah tuan-tuan tak buat surau lagi. Pas duduk dalam kemah. Itu aku ceramah dalam kemah. Tadi saya tengoklah surau ni, kemah pula tak ada. Surau ada lagi. Aku tengok, surau kemah pula tak ada kan. Ni mula kemah tak ada, jangan surau tak ada lepas ni aku cakap. Baru rasmi dah tak ada. Tapi hari ni baguslah dia buka pintu, aku boleh masuk parking dalam. Hari ni parking dalam tuan. Walaupun kereta kancil. Nasib lah aku cakap, buruk lah. Hari tu aku kena halau sekali. Pasal bawa kancil. Aku sampai subuh pukul 3 pagi. Aku diberi typing bawa balik. Nak kuliah subuh dekat Kelang. Pukul 3 saya sampai kat Kelang. Saya tengok situ tulis khas, parking khas untuk penceramah. Saya pun bawa kancil buruk situ. Masuk saya parking. Saya tidur kan, masjid tak buka lagi. Kena halau tuan. Ni siapa suruh parking tempat ustaz ni? Keluar. Saya buat bodoh. Aku ustaz. Kau halau aku kan? AJK tak kenal aku. AJK tak kenal aku. Aku relax. Mentang-mentang aku kata aku buat kancil. Kalau aku buat wildfire baru kau kenal aku kot. Relax, aku pun bodoh. Kejap tu datanglah ketuk ni. Tak dengar kau? Mak ni parking ustaz. Keluar. Aku buat bodoh. Masuk yang ketiga tu dia datang. Dah kali ketiga aku keluar pada kereta. Saya lah ustaz. Oh ustaz lah. Macam mana ni jika tak kenal ustaz? Minta maaf ustaz. Lang gelap. Macam dia. Kau dah tahu gelap pasang lampu. Tu saya masuk parking. Saya tengok jaga tak jemaah nak halau aku kan. Halau tadi siap nah. Halau. Ni siapa suruh masuk dalam? Aku ustaz. Aku balik tu ibu tu. Tadi tak ada yang halau. Nengok je kan. Siapa dia ni kan parking dalam. Macam kereta mahal sangat. Kancil buruk je pun. Kancil buruk pun dulu sampai pada BMW. Nak cakap banyak. Jadi tuan-tuan, jangan benci-membenci, jangan jauh-menjauh. Jangan merebut pembelian orang lain. Jangan. Orang dah beli, dah. Kita pula pergi. Berapa dia jual kat kau? 1,300. Aku belilah 1,500. Tapi dia dah janji nak beli. Tak payahlah kau jual kat aku 1,500. Kau dah untung 200 tahun ni. Aku bagi kau, dia boleh 1,300. Tapi aku dah, alah kau akal lah, kau cakap tak jadi jual. Kau cakap lah ni. Ni haram hukumnya. Jangan buat dagu tu yang sedang nak dibeli oleh orang lain. Jadilah engkau sekalian hamba Allah yang bersaudara. Tu Nabi kata apa? Kamu ni hidup, jadilah manusia orang Islam yang bersaudara, berkasih sayang, duduk dalam surau, duduk dalam masjid, muka seronok ceria je, tegur menegur, tuan apa khabar, sihat tuan. Seronok duduk dalam taman-taman syurga, muka bersih, senyum, tenang, bahagia kita duduk dalam ni. Jangan duduk dalam surau, dalam masjid, muka kelat. Jangan. Sebab ni taman syurga, bukan jurang-jurang neraka. Ini duduk dalam masjid pun tuan-tuan, muka pun kelat. Kita pun heran, dia ni ahli neraka ke ahli syurga? Kita duduk dalam rumah Allah Ta'ala, dalam surau, dalam masjid, majlis-majlis ilmu ni, muka kena senyum. Seronok tengok muka orang beriman, orang ahli syurga ni. Tiba-tiba kita duduk dalam surau, dalam masjid, muka kelat. Dia kata muka dia macam tu sah, tak pernah senyum. Yang tak pernah senyum ni malaikat Malik jaga pintu neraka ya.
Dan kalau makan Malik senyum, seronok kan nak masuk neraka. Nak masuk kan? Nak masuk. Sila. Banyak air kosong. Jadi kita duduk dalam tempat-tempat macam ni seronok tuan. Taman-taman syurga, seronok, tenang, kan? Ceria, tanya khabar, salam. Sekarang nak salam tangan tak boleh lah. Main dada je. Betul lah apabila nak boleh salam tangan ni. Kan? Tapi nak salam tak ada masalah. Kita baru lepas wuduk tadi kan. Bukan takat kuman dia mati tuan. Dosa pun turun tuan. Ni tuan-tuan ambil wuduk tadi tu, bukan takat kuman, bukan takat COVID. Dosa kecil yang tuan-tuan buat dengan tangan pun turun luruh. Ni. COVID ni apa sangat? Pun takut ke? Lepas-lepas ambil wuduk nak salam takut? Jangan Ustaz. COVID ni. Iya COVID. Tapi dosa pun gugur luruh dengan wuduk. Yang datang ni semua orang beriman, orang yang bersih, suci. Dah 5 kali sehari ambil wuduk. Tu nak takut lagi ke? Situ orang tanya saya, Ustaz boleh salam Ustaz? Apa masalah kau ni? Yelah kok Ustaz tak boleh salam. Tak ada masalah, salam lah. Nanti COVID Ustaz, tak salam pun kena. Tak salam pun kena. Kan? Berapa ramai yang salam tak kena pun? Bukanlah sombong. Jadi tuan-tuan, yelah itu pendapat saya lah. Tuan-tuan jangan pegang sangat pula korang. Ustaz dah salam ya. Janganlah. Tuan-tuan buat kajian. Saya dengan berkeyakinan salam orang pasal ambil wuduk, sebab dia pun dah ada wuduk. Salam. Suci, bersih. Saya salamnya dan tawakal lah. Kalau kena, nak buat macam mana? Allah Ta'ala dah kata kena lah. Tapi setakat ni saya salam orang tak pernah kena lagi. Walaupun dia kena COVID, saya tak kena lagi. Alhamdulillah lah kan. Saya setakat ni belum lagi lah. Tapi tak tahulah. Janganlah kena. Harap janganlah kena. Tapi kalau kena juga nak buat macam mana? Itu dah takdir Allah Ta'ala. Jadi hari pun dah ke-9, cukuplah takat tu. Aku pun dah tak larat. Sebab aku pun nak pergi Johor ni. Kan, bawa kancil nak pergi Johor. Walau seorang tanya, kancil tak buat pergi Johor? Apa masalahnya? Kan? Elan lah pembelahan 100 sampai juga. Orang jalan kaki pun boleh sampai luar negara. Naik bersikal pun sampai Mekah. Naik bersikal lah kayu sampai Mekah. Ini pergi Johor, naik kancil dia pergi tanya aku, Ustaz tak penat Ustaz? Orang tu naik bersikal kayu. Mana? Mekah. Yang tu kau tak tanya pula, tak penat ke kau kayu? Aku yang naik kereta kancil tanya, Ustaz tak penat Ustaz? Duduk, tekan minyak, jalan. Tenang-tenang. Sampai sana subuh. Kuliah subuh, membuta. Lepas tu kuliah duha pula. Lepas kuliah duha, membuta. Tu makan. Lepas tu kuliah zuhur pula. Makan. Lepas tu kuliah maghrib. Makan. Lepas tu balik ke KL. Itulah kerja aku. Jadi cukup takat tu tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu tuan-tuan. Bulan 3 mungkin tak ada lah sebab saya pun sibuk. Bulan 4 dah Ramadan pun sibuk. InsyaAllah lah. Kalau ada rezeki kita jumpa lah bila-bila. Tunggulah Bami bagi tahu. Tunggu saya bagi tahu ke, Bami bagi tahu ke. Bami dia suka ikut time saya. Bila kosong Ustaz. Tu betul. Jangan time dia. Ustaz surau kita kosong time dia. Tu Abang Mi je lah. Saya tak boleh salah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syakiran muhazin bil hamd wa akrimna bit taqwa jamna bil afwa wa sallallahu wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Dan sebelum tu siapa nak produk Habibus Sauda adalah kereta kerang sebelum saya berangkat ke Johor. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz.